Saya jemput Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Larut. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih atas soalan Larut. Ia menyentuh soal dasar, jadi saya mengambil mohon sedikit waktu tambahan. Ya. Soalan itu mengandaikan ada keperluan anjakan dasar yang lebih bermakna dan radikal. Dan ini telah kita ulas dalam belanjawan madani tentang hutang dan amalan rasuah dan juga tata kelola dan unjuran IMF yang agak rendah. Serta masalah yang dihadapi oleh rakyat umumnya, kos sara hidup yang menekan. Maka tindakan diambil seperti mana diumumkan, termasuklah pengurangan defisit dan juga tumpuan terhadap dasar fiskal yang mengembang. Perbelanjaan kerajaan berjalan lancar dengan perbelanjaan sebenar suku pertama 93.3 bilion ringgit, iaitu 24% peruntukan tahunan. Dan ini 7.5% lebih tinggi daripada pelaksanaan suku pertama 2022. Kemudian kita lihat umpamanya keyakinan pengurusan ekonomi dengan agensi penarafan kredit Fitch yang meningkatkan dan mengekalkan penarafan kredit Malaysia dalam keadaan hutang yang bertambah. Ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan 5.6% pada suku pertama. Ini lebih tinggi dari Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam 3.3%. Ini juga lebih kukuh daripada unjuran Bank Negara sebelumnya. Kadar pengangguran juga menurun ketimbang suku keempat tahun lalu. Kerana beberapa langkah tata kelola yang telah dijanjikan, termasuk wewenang yang lebih luas pada badan penguatkuasaan, termasuk HDN, SPRM. Kemudian, kita telah membatalkan beberapa kelulusan rundingan terus, walaupun ada beberapa tindakan segera mengikut kaedah fast track tender, terutama dalam isu seperti tebatan banjir dan projek-projek sekolah taif dan klinik desa. Keutamaan tetap diberi kepada tender di kalangan kontraktor Bumiputera. Dan beberapa akta tanggungjawab fiskal akan dibentangkan. Pembaharuan sistem perkhidmatan awam bagi mengurangkan keranah birokrasi melalui STAR, pasukan petugas khas reformasi agensi oleh KSN, itu dilaksanakan, termasuk langkah yang disebut ease of doing business. Tindakan membatalkan monopoli telah dilakukan seperti mana model dui rangkaian bagi 5G. Suatu keputusan yang tegas daripada kita, walaupun tekanan dari Barat, khususnya Amerika dan Eropah, sangat kuat. Pelaburan yang diluluskan bagi suku pertama 2023 adalah 71.4 bilion, iaitu peningkatan 60% ketimbang suku pertama tahun lalu. Kemudian, apakah langkah-langkah pelaburan? Ada juga kaitan dengan Titiwangsa tadi, iaitu pelaburan digital berkualiti dari Amazon Web Services 25.5 bilion ringgit menjelang 2037 dan Tesla dalam EV. Pelaburan otomotif Geely Proton itu lebih serius kerana selepas perjanjian di Meterai di Beijing, mereka terus datang ke sini untuk meneruskan projek Automotive City di Tanjung Malim. Dan juga Rongshan Petrochemical Company Limited dalam petrokimia di Johor. Penyelesaian 1MDB dengan pihak IPIC $1.8 bilion Amerika. Dan seperti kita tahu, Putera Mahkota UAE hadir sekarang untuk meneruskan langkah-langkah perbincangan termasuk soal pelaburan. Pertumbuhan dengan projek-projek negeri diteruskan seperti mana saya umumkan, 1 bilion ringgit tambahan untuk tebatan banjir Kelantan
900 juta untuk Johor, dan bila permohonan Kerajaan Negeri Terengganu kerana kerosakan akibat banjir yang melibatkan Tasik Kenyir, 200 juta ringgit kita luluskan, dan saya ambil kesempatan untuk mengumumkan di sini, iaitu 200 juta ringgit diperlukan segera oleh Kerajaan Negeri Terengganu untuk memperbaiki kerosakan akibat banjir. Sabah Sarawak seperti telah diumumkan. Yang lain, langkah-langkah yang lain yang termasuk IPR, sumbangan tunai rumah, bernas, insentif pengeluaran getah, bantuan musim terkujuh akan saya lampirkan dalam jawapan bertulis yang boleh diedarkan kepada Yang Berhormat untuk menjimatkan waktu. Kerana langkah-langkah yang diambil ini termasuklah rahmah dan pemberian subsidi yang lebih bersasar, yang tidak menaikkan kadar elektrik dan diesel, maka kita dapat mengekang kenaikan dan masalah yang dihadapi inflasi, dan ini dapat dikawal. Dan pemberian subsidi yang lebih bersasar yang juga menjadi isu, kita tidak naikkan kadar elektrik melainkan untuk T20. Saya nak jelaskan di sini. Untuk T20 sahaja, iaitu rumah-rumah besar yang tidak akan diberi subsidi elektrik. Dan pangkalan data utama padu akan dapat menyelaraskan semua angka-angka yang disebut. Ini sama saja seperti mana bantuan kewangan haji. Kepada B40 kita tambah, tapi bagi T20 tidak akan ada lagi tambahan ataupun subsidi daripada kerajaan. Mereka harus belanja sepenuhnya kos haji kerana mereka di kalangan yang mampu. Akhirnya, Pelan Induk Perindustrian baru 2030 akan diumumkan pada bulan Ogos. Kajian separuh penggal akhir September tertakluk kepada keputusan Yang di-Pertua untuk mempercepatkan jadual kerana ada perdebatan penting rancangan Malaysia ke-12, iaitu kajian separuh penggal dan juga belanjawan. Kalau ini dipersetujui, maka kita boleh bentangkan pada akhir September dan belanjawan Oktober. Terima kasih.